Dah habis tawaf, saya bawa depan multazam. Jadi jemaah, multazam mustajab doa. Hijr Ismail mustajab doa. Rukun yang makam Ibrahim mustajab doa. Raudhah Madinah mustajab doa. Wukuf pada Arafah mustajab doa. Di antara dua khutbah mustajab doa. Ketika orang berpuasa juga mustajab doa. Banyak orang tak ambil kesempatan. Sebab tu kalau pergi Mekah, depan multazam kalau boleh pergilah doa. Dalam Hijr Ismail, belakang makam Ibrahim, mustajab doa. Dia kata, okey tuan-tuan, makam Ibrahim nampak multazam, okey doa. Pakcik diri duduk sebelah saya, dia seorang nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Kita doa Melayu lah. Melayu pun tak tahu. Tu macam ni, pakcik sebut dosa, saya tolong amin. Dia angkat tangan, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini ya Allah. Dia sebut, ampun dosaku ya Allah. Saya amin. Aku pernah bully orang ni, saya duduk dengar, amin. Aku pernah buat ni, saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Kalau apa dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang jahat semua. Kata Pak Long nampak tak multazam, nampak, jom kita peluk. Tapi Pak Long tak boleh peluk lagi, Pak Long dalam ihram. Kalau peluk kena bayar dam sebab minyak wangi. Tu macam mana? Jom kita pergi sa'i. Habis sa'i di sofa tuan-tuan Marwah, sampai Marwah saya mainkan perasaan mereka. Saya psikologi. Kata tuan-tuan, pegangkan gunting, letak di rambut. Bila letak saya main, ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Gunting. Mereka gunting, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, semua menangis. Bila semua menangis, saya kata okey, jom kita pergi depan multazam. Siapa dulu dia dulu. Pak Long ni dia seorang ni ikut saya. Saya pegang. Rupanya Pak Long ni tuan-tuan dulu ni pegawai waran. Tuan-tuan tahu lah, sombong tu ada lah. Sebab tu pergi Mekah jangan sombong tuan-tuan. Cakap Tuhan bayar cash. Saya pernah ni pakai jubah cantik 180. Pakai 180. Pergi-pergi Arab tengok saya, ya akhi malabis jamil. Oh, jubah cantik. Dalam hati saya, kenapa tak cantik 180? Dalam hati ya. Oh, dia tahu Jamil Jiddan. Oh, Jamil cantiknya, Masya Allah saya cantik 180. Tapi mulut tak sebut dalamnya. Saya pergi bawa umrah tuan-tuan, pergi Tanaim. Ustaz Mutawif takkan nak pakai kain ihram. Kita suruh jemaah pakai di hotel ya. Kita pakai di Tanaim lah, Masjid Ansyah kan. Okey jemaah, semayang sunat tahiyatul masjid, nanti saya masuk. Saya pergi tukar jubah. Sangkut pakai kain ihram. Pakai siap, nak ambil baju bubur, terus masuk masjid. Jemaah dah siap dah, niat. Dah semayang sunat tawaf. Saya usalli sunatan tahiyatul jubah 180. Terus berhenti, terus pergi cari. Tengok dalam hati sombong, hilang. Allahu Akbar, aku ingat hebat sangat jubahku 180. Hilang tuan-tuan. Terus masuk dalam masjid. Bukan semayang sunat satu masjid, bayang sunat taubat terus. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Tengok Tuhan bayar cash. Sebab itulah tuan-tuan, jangan sombong. Ni kalau tuan-tuan duduk Putrajaya ni, dalam hati jangan sombong. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan kutuk saya, tuan-tuan jaga. Bayar cash tuan-tuan. Jadi saya Pak Long, sabar. InsyaAllah Ustaz. Saya bawa ni Bangladesh penuh. Saya nampak macam Arab. Ya akhi, khalas. Dah habis, arti dia bagi saya. Arab tu dia ingat saya Arab. Tengok-tengok muka Melayu. Arab tu lagi peluk. Dia tak bagi. Pak Long tadi duduk sebelah saya. Ustaz, bagi saya Ustaz. Depan Kaabah pun nak tumbuk juga. Tu yang kata sombong. Kata Pak Long sabar. Ni depan Kaabah. Astagfirullahaladzim, lupa Ustaz, lupa. 20 minit dia mesti keluar. Takkan dia nak tunggu. Elok 20 minit dia keluar. Saya tolak Pak Long ni. Ikat cerita. Bila tolak, dada dia kena Kaabah, pipi dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Dia menangis daripada seorang gangster yang tak pernah menangis. Dia menangis. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah, ampun. Kemudian dia senyap. Bila senyap, saya duduk sebelah, saya bisik kat telinga, Pak Long doalah, minta ampun dosa mak ayah kita, isteri kita, anak-anak. Ya Allah, ampun dosa mak ayahku, isteriku. Kemudian dia senyap lah. Saya bisik, Pak Long, doa murah rezeki. Oh, lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezekiku ya Allah. Lepas tu dia senyap lah. Saya bisik kat telinga dah, Pak Long sudah, bagi orang lain pula. Saya tarik dia, duduk dekat makam Ibrahim. Kemudian saya tengok dia kesat air mata. Pak Long apa rasa? Ustaz, saya umur 55 Ustaz. Saya tak pernah menangis Ustaz.
Tapi kenapa dada saya, pipi saya kena Kaabah, air mata mengalir? Kata Nabi pernah bersabda, sesiapa yang tak boleh mengalirkan air mata tapi dia paksa padam api neraka, maksud dia Allah padam api neraka, Pak Long, dia angkat tangan, Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah ya, balik pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Balik-balik saya jumpa dia duduk sebelah, nak baca khutbah, dia duduk sebelah pakai serban. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Allah bagi hidayah pada siapa dikenaki. Pakai serban, pakai jubah, duduk sebelah. Pak Long, balik umrah macam mana? Alhamdulillah Ustaz. Hidayah milik Allah tu yang dia sebut. Saya ceramah, saya duk ulang ni. Hidayah milik Allah. Saya tahu hidayah macam mana? Dia buka lengan baju. Buka, tengok lengan baju dia ni, tuan-tuan. Dah tak ada tatu dah. Merah ni, isi kulit dah terkeluar dah. Kita Pak Long buat apa ni? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia pasang setrika. Dia pasang dah panas setrika tu, dia ambil setrika tu, dia letak. Dia angkat, terkeluar kulit ni. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni kak? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis dekat mihrab masjid. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Bang, hidayah milik Allah, bang. Buka hati tuan-tuan, buang sombong. InsyaAllah Allah akan bagikan petunjuk dan hidayah kepada tuan-tuan. Sekarang itu kita sambung lepas. Tak ada ceramah ada, mampu ada. Mati kutu. Bosak dia. Dia nangis-nangis dia berhenti. Dia ingat orang lain tak ada hati kot. Aduh. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah tadi sebenarnya dah dilakukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 5. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul surah Fatir ayat 5 ini banyak memberi kesan. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Macam tadi, berapa ramai yang dapat hidayah Allah Ta'ala? Kadang-kadang tak masuk di akal. Allah bagi hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad, tapi yang bagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kenikmatan dunia. Sebab apa? Sebab wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sebab nanti kamu akan tertipu dengan habuan dunia, kamu akan tertipu dengan nikmat dan pangkat yang kamu miliki. Sombong, betul. Apa yang Ustaz Allah sebut tadi memang betul. Bila ada sombong, hidayah payah masuk. Bila ada sombong, kita selalu rasa kita paling hebat. Tuan-tuan, kalau Ustaz Abdullah hilang apa? Hilang jubah. Saya Allah ajar juga di Mekah. Di Mekah ni tuan-tuan, ni jubah yang saya pakai. Inilah jubah yang banyak mengajar saya. Bila tengok jubah, saya tengok jubah, Allahu Akbar. Inilah jubah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Jubah ni saya buat di Mekah. Baju saya banyak buat di Mekah. Jubah di Mekah sebab orang kata apa, jubah cutting dia cantik. Dia buat tu ikut tubuh. Lepas tu dia tak ada joket depan macam orang besar mengandung dan seumpamanya. Jadi kita buat taklah mahal. Yang kedua tak mahal. Kalau kat Malaysia ni, buat jubah harga dah RM600. Aduh, pitam kita. Dekat Mekah RM100 dapat selai. Sebab itu pakaian asasi mereka. Jadi saya buat kat Mekah. Bila buatlah yang ni. Mahal sikit je lah, murah sikit daripada Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah 180. Dia orang kaya tu Pak. Saya makan gaji dengan kerajaan. Jadi nak tolak cukai apa semua kan. Jadi belilah yang murah ni, 120 lah. Sebab dia buat collar lain sikit. Jadi ambil pada hari Khamis. Sebab hari Jumaat kami nak balik. Malam kami balik. Sebab kami nak tolak ke airport petang Jumaat. Jadi Jumaat terakhir kan. Jadi tuan-tuan, saya pun ambil jubah dekat Aziziyah, bawa balik dekat kedai tailor dekat Aziziyah, bawa balik. Lepas tu singgah kedai slipper. Beli slipper kulit tuan-tuan, harga 80, minta diskaun dapat 60.
Slipper kulit, bukan main-main punya kulit. Ini kulit betul-betul. Kalau beli kat Malaysia 200 harus, tak masuk GST. Sana tak ada GST, tu RM60. Bila ambil 60, sukalah kita Turki, kulit Turki, kita pun pakai sedap. Allah Rabbi tuan-tuan. Bila hari Jumaat saya dah niat, saya gosok baju bersih apa elok, baju putih ni, saya pakai slipper baru ni. Saya kata hari ni Jumaat terakhir, aku nak bawa pakai baju baru ni, pakai slipper baru, pergi Mekah. Pergi buat apa nama, sembahyang Jumaat. Jadi tak apalah, daripada kebetulan hari tu tuan-tuan, kita duduk dekat hotel yang depan Kaabah tu, Sofwa Tower, depan Kaabah. Jadi hotel tu memang dapat Kaabah, nampak Kaabah. Kita duduk dalam, dia akan main Kaabah view. Harga pun 9,000 lebih. Jadi kebetulan time tu saya bawa jemaah yang dia VIP ni ramai, kerabat, lepas tu ramai orang besar lah negara kita bawa. Tuan-tuan, jadi kita kenal lah, masa makan kita kenal ramai orang lah. Daripada jemaah lain pun, yang ni datuk, yang ni, yang ni. Tapi dia orang tu sangat humble. Masalah ni saya, tengok, Allah nak ajar saya, Allah bagi cash. Tuan-tuan, masa turun daripada hotel tu, kita turun nak ke masjid tu, lalu kan dia lantai, masa tu lantai licin, dia panggil, dia ke bawah itu dia lantai putih, dia licin. So kita turun, bila saya tengah turun tuan-tuan, seorang datuk turun juga sama dengan saya, dia pakai baju kurta je. Baju kurta yang, sebab baju-baju semua dah simpan, cuma nak balik dah malam, simpan dah semua. Pakai kain plekat berkedok belakang. Saya ingat kain kotak warna biru, berpetok-petok. Apa tu, dah orang apa, macam dah ada spring kat belakang. Saya pun tengok dia pakai kurta je. Dalam hati, buruk pula tu. Dalam hati, buat aku bagi dalam hati. Lepas tu baru sampai dalam hati, tak tutup dalam mulut ni. Memang tak keluar dalam mulut, sebab ustaz mana boleh keluar ke mulut. Ustaz cakap dalam dia. Jadi tengok, mata saya ke bawah lagi. Ke bawah tengok tuan-tuan, pakai slipper hotel. Slipper yang bulu atas bawah licin. Slipper hotel. Kalau hotel bawah dia boleh Sofwa Tower. Slipper hotel, tak reti ke hati. Slipper ni pakai dalam hotel, orang tak pakai pergi masjid. Kalau hati jedak kita betul. Apa ni, duit banyak, kaya, tapi ketekuk. Tuan-tuan, jalan, saya pun jalan awak dia. Tengok aku, dalam hati, baju putih, slipper RM60,000. Bangga nak mampus kau panggil. Sampai dekat depan tu, dia nak masuk dengan dalam kotak 303. Ambil uncang, kita bawa, kalau duduk hotel mahal ni dia bagi uncang Sofwa Tower, hotel Sofwa Tower, hotel mahal kan. Jadi kita pun letak ikat, letak 303. Masuk ke sini, dengar khutbah, sedih tuan, dengar khutbah bahasa Arab kita faham pula. Orang sebelah saya orang Melayu, pakcik sebelah, dia dengan Andalusia, dia ingat. Dia tidur sesungguh-sungguh. Kesian juga, dia tak faham. Sebab yang cakap tu orang Arab tua pula, Syekh dua-dua. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadallah. Memang tidur betul. Selalu dengar Ustaz Abdullah, memang tak tidur. Waktu tidur dia pun tak faham. Tak apa, kita dengar Allah. Insaf tuan-tuan. Habis semayang apa semua, saya buat tawaf sunat. Panas pun tak panas sikit, tak apalah. Habis tawaf, kita pun minum air Zam-Zam. Sampai kat tu, ambil air, ambil slipper, nak balik hotel ni, nak makan. Sebab apa nama, ada kerabat seorang ni, dia takkan makan kecuali saya ada bersama. Sebab dia akan, dia dah bagi tahu time pukul apa dia akan ada nak makan. So meja dia pun lain, sudu pun lain. Jadi memang sudu dia lah. Kadang-kadang tak ada pun sudu Arab juga sapu. Dia okey, dia okey. Cuma orang kanan ni ramai, kanan dan kiri kadang-kadang lebih daripada orang depan. Jadi saya pun nak balik lah, ambil slipper tu, buka tuan-tuan, slipper Jepun warna pink. Aku ingat slipper warna pink. Tak guna. Aku kata, silap ni 303. Tengok uncang Sofwa Tower. Saya kata dia betul. Letak, kata dalam hati tu, kata ya Allah, tadi punya kes. Saya letak balik tuan-tuan, masuk balik dalam Kaabah, masuk balik dalam masjid. Saya tawaf 7 kali, minta ampun dengan Allah. Selalu orang kata tawaf sunat, ini tawaf taubat. Tak pernah orang buat. Saya minta ampun dengan ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku mengutuk orang tadi ya Allah. Hari ni hari terakhir aku ya Allah, minta maaf ya Allah. Tawaf pertama. Itulah doa saya. Dan selain daripada doa itu, setiap kali tawaf, kembalikanlah sifat aku ya Allah. RM60 ya Allah.
Minta itulah doa. Taubat, sifar. Sifar, taubat. 7 kali tuan-tuan tengah-tengah malam. Semayang dekat makam Ibrahim. Semayang, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Aku buat dosa padamu ya Allah. Hari ni hari terakhir ya Allah. Aku dah buat salah ya Allah, kembalikanlah sifar. Sifar juga aku minta. Tuan-tuan, balik dalam keadaan hiba dan sedih, pergi ke sifar dengan harapan sifar itu kembali tuan. Buka-buka masih sifar. Saya kata tak adalah, memang takkan kembali dah. Yang hilang pasti hilang. Mana satu pengajaran aku kena dapat. Saya pun pakai sifar tuan-tuan. Nak balik ke hotel, menaik, tadi menurun, ni menaik. Masa turun tadi tuan-tuan, saya tengok datuk tu jalan dalam begitu seksa sekali. Sifar-sifar hotel licin, gitu. Aku kata tengok jalan pun sengit-sengit. Saya balik tuan-tuan, rupa sifar Jepun, sifar licin, bunga habis. Kalau kau nak curi pun bagilah sifar elok sikit. Ini dia bagi sifar Jepun, hak licin tuan-tuan. Saya naik atas, macam ni jalan, aku jalan sebiji macam datuk tu tadi. Tiba-tiba datang seorang orang Kelantan. Saya ingat orang Kelantan datang. Dia pegang, dia pegang saya. Oh Ustaz, Guano jalan gini, pakai sifar buruk. Piti banyak. Lekuk ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak terkata apa. Saya senyap sampai ke atas. Dia kata, Ustaz, jangan gitu Ustaz. Kita ni ala bi ni'mati rabbika fahadis. Ada nikmat Tuhan itu kita gunakan betul-betul. Apa jadi gini ni? Dia berepek sampai ke atas. Sampai kat pintu sofa tower tuan-tuan. Dia lepas saya, Ustaz, boleh tak kita selfie? Saya kata tak guna betul kan. Kalau kutuk aku semuanya kan. Nak selfie pula. Selfie lah. Muka selamba tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Tapi Allah ajar saya, jangan sombong. Jangan sombong. Allah bagi cash. Ustaz hilang 180, saya hilang RM60. Tapi nak cerita, kita ambil pengajaran. Tu, saya beli pula sifar baru. Tu pakai pula tu. Dah 2 tahun dah. Sifar kulit memang tuan-tuan tahan. RM60 tahan juga 2 tahun. Ada, tapi tolonglah jangan ambil, kesian. Itu dia yang dia. Tak boleh pergi Mekah pula dekat 30 Disember. Jangan ambil tuan-tuan, kesian kat saya. Itulah saya pakai. Tapi nak cerita tuan-tuan, Allah itu maha kaya. Jangan kamu tertipu dengan kepandaian, jangan tertipu dengan kealiman, jangan tertipu dengan kemewahan. Sebab itu semua Allah akan ambil dalam beberapa saat sahaja. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya pun tidak mau panjangkan sebab semua banyak disebut oleh Ustaz Abdullah Khairi. Dan ini sebagai pengajaran kepada kita. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan, dalam bab ilmu ni, kurangkan berpolitik, banyakkan berusaha untuk menjadi orang insan yang terbaik. Kita tak payahlah bila masuk masjid semua kita punya, orang kata apa, politik, pangkat, semua gantung dekat pagar. Kita masuk dalam ni, kita sebagai golongan yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak hidupkan majlis ilmu di Putrajaya. Sekarang ni nama Putrajaya sedang naik tuan-tuan. Saya dimaklumkan pengurusi perbadangan Putrajaya yang baru ni sangat aktif. Dan dia minat kepada agama. Dia kata panggillah semua ustaz-ustaz. Selagi mana ustaz-ustaz itu mengajar dan nak menghidupkan masjid dan surau-surau. Jadi panggil. Ini satu anugerah yang Allah bagi kepada orang Putrajaya. Jadi oleh demikian tuan-tuan, hidupkan. Jangan kita jadi orang yang sombong, tak minat pada ilmu. Sebab Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sombong akan jadi jahil. Bila orang yang jahil akan jadi sombong. Begitu je, antara dua je tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, butuh bila kita hidupkan masjid, bila hidupkan majlis ilmu, anak-anak kita tengok, Masya Allah, saya tengok anak ni dari tadi pakai serban, Allahu Akbar, tenang jiwa tuan-tuan. Saya tadi sedih, tengok budak ni tenang lagi. Tengok Ustaz Allah, sedih tak pihak. Tengok budak ni tenang. Ni muka ahli syurga tuan-tuan. Bukan senang budak nak pakai serban. Bukan senang budak nak pakai jubah. Bukan senang budak nak jadi ikut ayah datang ke masjid. Baik dia tengok Ultraman dekat rumah. Betul tak? Dia tengok apa lagi, yang bulat kecil tu, Doraemon. Doraemon tuan-tuan. Saya tak berani nak kutuk Doraemon. Sebab Doraemon guru saya. Masa saya belajar dekat Syria, kartun yang paling saya tengok ialah Doraemon. Sebab nak kuatkan bahasa. Dia Doraemon dalam bahasa Arab. Doraemon cakap Arab hebat. Kemudian tak baca Quran. Betul, saya nak faham bahasa Arab.
Wallah Muhammad anta ta'kul kathir. Wallah kathir. Tu dia. Tu. Makan banyak. Kita belajar dari situ bahasa tu. Doraemon bahasa Arab dia bagus. Jadi saya belajar. Jadi kalau Doraemon boleh cakap Arab, tuan-tuan takkanlah tak mau belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris boleh, takkan bahasa Arab tak boleh. Malu kepada Ustaz Abdullah Khairi. Dia engineer, apa lagi, kaunselor, semua bidang dia ambil. Semua kaunselor, engineer, itu semua ada. Bidang agama dia ambil. Dia kata, malu kita. Dia boleh cakap Arab. Dia pergi Mesir baru ni. Saya tahu dia pergi Mesir. Balik Mekah dia pergi Mesir. Alhamdulillah 2 minggu 20 hari pergi belajar dengan Syekh. Dia bayar Syekh ajar aku. Syekh datang ajar dia. Allah Rabbi tuan-tuan. Tengok, nak belajar walaupun bukan bidang agama, boleh bercakap tentang agama cukup. Siapa cakap nak jadi ustaz, nak berceramah ni kena ustaz je? Tak semesti. Yang penting dia tu bukan Syiah. Itu walaupun pakai kopi hitam tapi dia bukan Syiah. Sekarang ni Syiah cukup bahaya. Kami di Selangor telah isytihar perang dengan Syiah. Jadi Putrajaya pun sama. Kena berhati-hati tuan-tuan. Kita duduk bergaduh pada remet-remet sekarang. Tengok dalam YouTube, A hentam B hentam A kafirkan B kafirkan A. Apa nak selesai ni masalah? Kita duduk kafir-mengkafir, yang datang apa? Syiah. Tuan-tuan, Syiah dah mula masuk dalam kita punya masyarakat. Bahkan baru ni Mufti Selangor, Datuk Tamliz, dapat surat daripada siapa? Daripada Ketua Syiah Malaysia. Minta nak kahwinkan dia ke nak kahwinkan anak ni wallahu a'lam, tapi nak kahwin mengikut perundangan Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi dia cakap tu kan, saya Syiah. Tuan-tuan dah berani. Saya ingat benda ni hanya omong-omong kosong. Baru ni saya dekat UKM, saya tak khutbah, jadi saya jadi makmum, duduk di belakang. Bila datang belakang tuan-tuan, tengah habis khutbah, orang nak sembahyang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita pun bangun berdiri, kita pun Allahu Akbar. Saya pula angkat takbir macam biasa, cuma mata tak khusyuk masa tu. Ustaz pun kadang-kadang tak khusyuk juga. Tengah sembahyang, mata tengok kiri kanan, tengok kiri, tengok ada batu Karbala tuan-tuan. Batu Karbala duduk atas jadah. Lebih kurang seorang, 2, 3 orang. Orang yang ketiga, saya kata, batu Karbala. Tapi tak nak cakap. Dalam hati juga, ustaz-ustaz main dalam hati je. Dia mempunyai masalah hati. Batu Karbala, astagfirullahaladzim. Dalam hati. Kita pun yang tak khusyuk semayang tuan-tuan. Habis semayang, saya dengan harapan nak jumpa budak. Ya Allah, batu Karbala Syiah. Tengok budak Melayu kita. Saya pun angkat takbir, semayang balik, semayang sunat. Sebab nak jumpa budak ni takut berdebat dengan Syiah ni lama. Jadi takut tak ada semayang Ba'diyah. Saya pun semayang Ba'diyah, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok batu dah hilang. Tengok dia pun dah hilang. Saya cari kat belakang, pergi belakang, cari tak jumpa tuan-tuan. Saya bukan nak marah dia, bukan nak berdebat dengan dia, hanya nak tanya, kau ni mazhab Syiah mana? Sebab belajar Syiah betul-betul, Syiah ni sebenarnya tak semayang Jumaat. Yang kau ni mana punya mazhab? Saya dah nak bagi tahu dia. Sebab saya pun belajar juga macam mana pandangan-pandangan Syiah ni. Hanya belajar dia masa kat Syria. Tapi saya bukan Syiah. Tapi kita tahu, kita kena belajar taktik musuh. Khalid bin Walid, dia lawan boleh menang sebab dia belajar taktik musuh. Tapi dia bukan musuh, dia bukan penjahat. Dia belajar cara orang kafir perang. Dia belajar dan dia jadikan dia sebagai pengajaran. Sama juga saya belajar. Saya tengok nak hang ni mazhab mana? Syiah tak semayang Jumaat, hang semayang Jumaat. Maknanya hang sesat ni Syiah. Maka kembalilah ke jalan ini. Aduh, tuan-tuan, inilah masalah orang kita ni. Mudah nak ikut tapi tak nak belajar. Nah, tengok. Jadi oleh kerana itulah muslimin muslimat, kita kena belajar, kita kena kurangkan berbalah, kita kena kembali ke jalan Allah Ta'ala. Cukup-cukuplah berbalah. Jangan kita kasar. Kita ni kadang-kadang bila ceramah kasar sangat, orang cabut lagi. Ustaz Abdullah dia tak kasar, dia lembut. Nampak je kasar tuan-tuan. Berapa banyak masjid rosak mic dan rosak speaker rosak tuan-tuan. Ada masjid kata Allah, lepas Ustaz Abdullah Khairi habis 30,000 kami. Tapi itu satu rahmat. Dah lama kami minta untuk dia rosak, tapi tak rosak. Bila dia datang, dia telah telah merealisasikan kami untuk tukar mic dan sound speaker yang baru. Mana ada orang khutbah Jumaat patutnya mimbar gegar tu, kipas gegar. Iyalah tuan-tuan, tapi hati dia sangat lembut. Saya tahu, saya kawan dengan dia, sangat lembut, sangat cepat menangis.
Dia ceritalah apa benda. Air mata dia keluar. Cukup murah air mata dia. Betul. Tapi untuk agama, yang paling dahsyat, dia sangat takut pada isteri. Itu yang paling aku gempak sekali. Cakaplah apa benda kahwin 2 ke kahwin 3, dia tetap seorang juga kerana dia sangat takut pada bini. Jadi tuan-tuan dan puan, hargailah ya kehadiran Ustaz Abdullah yang datang dari jauh. Ya, saya sebagai kawan saya sangat bangga. Saya kalau ikutkan letih tuan-tuan, pagi dari bulan subuh ni datang pula ni. Tapi nak cerita, kita ni sebenarnya saling bantu membantu, tolong menolong untuk hidupkan masjid. Mau tak bangga tuan-tuan, kita datang, orang semua datang dapat ilmu. Satu. Oh ni kami di Melaka kan. Buat pertama kali, lepas kami bincang setahun dekat Mekah, dekat dalam Masjid Haram. Kami ni jarang dapat duduk bertiga. Bila duduk bertiga, orang ingat kami buat kuliah, habis budak-budak Melayu. Tak selesai kat masalah. Jadilah kali kami bincang, kita ni kena forum sekali lah. Saya pun ada usaha, sedang nak tarik Ustaz Abdullah masuk dalam forum perdana. Pengurusi apa ni, dia orang pun dah cuba usaha nak tarik Ustaz Abdullah forum perdana. Dulu Ustaz Kazim tak boleh masuk juga, tapi akhir boleh masuk. Saya ingat saya yang antara yang masukkan Ustaz Kazim dalam forum perdana. Sebab saya panel penasihat forum perdana. Masa tu forum perdana teruk, 200,000 orang tengok. Sampai menteri panggil semua ustaz-ustaz ni. Apa salah ni? Panggil penerbit, kenapa teruk sangat forum perdana ni? Rupanya bila cek dua faktor dapat. Pertama, masa. Kerana masa tu 10:30 malam, orang nak tidur dah, maci-maci nak tidur dah. Program agama mesti lewat malam. Dah, cerita hantu pukul 9. Tutup bila takut tu. Dah, bunyi. Satu. Yang kedua, faktor kedua, tajuk. Ada pernah sekali saya buka pukul 9:30. Kita semangat nak tengok forum perdana ni sebab kita pun terlibat forum perdana. Buka-buka sungai kita. Allahu Akbar. Balik-balik letih-letih ceramah tengok sungai kita. Nak cakap benda tu saja. Tak jadi. Jadi kita pun dipanggil jadi penasihat. Bila penasihat, kita berbincang. Saya kata kita kena cari ada yang ada crowd. Siapa dia? Masa tu yang famous dalam YouTube sebelum Ustaz Zahar, Ustaz Kazim. Masa tu Ustaz Kazim banyak dalam YouTube. Kan dia punya sini masuk kan. Saya kata kita nak masukkan Ustaz Kazim. Saya ingat penerbit, ada seorang penerbit masa tu tengah meeting. Ada saya, Prof Ragaya, pakar wakil-wakil universiti ada kan. Dan bos dekat Jakim pun ada bahagian media. Saya ingat lagi. Saya kata saya nak masukkan Ustaz Kazim. Dia kata apa? Penerbit kata, tak boleh. Ustaz Kazim kepala putih. Dia kata apa pula kepala putih ni? Kepala putih, dia aliran putih, bukan aliran hitam. Bagus lah putih. Hitam ni geng mana kita pun tak tahu. Dia kata tak ustaz, dia ni mungkin ke arah sana sikit dia. Saya kata sekarang ni, dia kalau dalam ceramah, dia tidak ada sebut tentang politik. Dia straight forward tentang agama, tentang kekeluargaan. Kita nak follower dia. Ustaz, saya tak berani. Kalau jadi apa-apa, saya tak mau tengok. Oh, ni penerbit takut ni. Masa tu, lepas tu ada tu. Sekarang ni dah jadi bos dekat apa, bahagian berita TV1. Tok Wan yang bagi. Tok Wan kata apa? Tak apa, kita ambil pandangan Ustaz Zahar. Masa tu saya tak doktor ni, dia ambil pandangan Ustaz Zahar. Tak apalah, insyaAllah kita nak kebaikan, kita nak naikkan rating daripada 200,000 naik lagi tinggi. Kita bagi Ustaz Kazim live. Tuan-tuan, semua tak berani. Masa tu dia 2-3 orang tak berani. Saya kata gini lah, kalau betul Ustaz Kazim masuk live malam tu membawa kepada kemudaratan, dia kutuk, katakan kutuk kerajaan tahu kau punya, maka saya tarik saya letak jawatan dan pecat saya daripada ahli jawatan kuasa ini. Tuan-tuan, kita ubah tajuk, kita bagi tajuk yang baik, kemudian kita bagi panel-panel yang bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, malam sebelum live bos telefon. Ingat Puan Yasmin telefon, "Halo Ustaz, betul ke pilihan Ustaz ni? Okey ke Ustaz kali ni?" Saya kata jangan risau, teruskan. Ini tentang agama. Tuan-tuan, malam tu live 1.1 juta penonton. Terus sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu nak melabelkan. Jangan cepat label tuan-tuan. Sahabat saya ni orang baik. Dia insya-Allah satu hari dia akan jadi salah seorang panel forum perdana. Nak tak nak? Ini bukti orang Putrajaya tidak benci kepada Ustaz Abdullah ni. InsyaAllah tak lama lagi mungkin masuk Al-Kuliah. Tak usah ramai yang nak. Cuma dia orang minta kurangkan sikit suara tu, takut pecah mic dalam TV. Sebab TV ni bukan apa takut pecah rosak habis TV orang kan. Oleh kerana itulah insya-Allah dalam proses untuk ke arah kelembutan. Jadi tuan-tuan
Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita doakan yang terbaik. Tuan-tuan kena bagi sokongan. Nanti kalau katakan satu hari nanti tengok Ustaz Abdullah Khairi dalam TV 1 kata, tuan-tuan buka TV, walaupun tak tengok, buka sudah. Bila rating naik, nama dia akan terus terpahat dalam TV 1. Itu dia saya nak. Jadi tuan-tuan puan, sebagai penghujung, saya pun tidak mahu panjangkan. Sebab tuan-tuan pun saya tahu ada rumah terbuka, rumah kahwin dan sebagainya. Ustaz Abdullah pun tak rehat lagi, dia nak tidur ni. Saya nampak dia sedang tidur sekarang. Cuma dia tak nampak kan, dia dalam hati tidur. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan di sini, marilah kita sama-sama mengimarahkan masjid, mengimarahkan majlis ilmu, berilah sokongan yang terbaik untuk Putrajaya yang hidup tuan-tuan. Sebab sekarang dia dah bunyi dah. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, Melaka dan sebagainya, ramai orang dah mula bercakap tentang Putrajaya yang hidup dengan mati ilmu. Jadi tuan-tuan, dekat luar sana ada buku Ustaz Abdullah Khairi, ada buku saya pun ada. Semua buku saya dah tak banyak berkaitan tentang fake kosmetik, hukum hakam dalam berfashion. Tadi macam berkaitan dengan tatu, ada hukum tatu, saya dah sebut hukum tatu. Dia berbeza dengan inai yang dibuat oleh orang perempuan dekat tangan tu berbeza. Cuma tatu perlu tak dibuang dan tak dibuang, tu semua disebut dalam kitab tersebut, dalam buku tersebut, dalam mengikut 4 mazhab. Jadi mungkin boleh dikongsikan, tak banyak, hanya 50 tinggal yang terakhir. Mungkin Ustaz Abdullah Khairi banyak punya buku dia, jadi boleh kita bantu sebab ia merupakan sumbangan kepada sekolah beliau di Pulau Pinang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama buat yang terbaik. Dan saya minta kepada Ustaz Abdullah Khairi untuk bacakan doa dan penutup, sedikit penutup daripada Ustaz Abdullah Khairi dan doa penutup terus daripada Ustaz Abdullah Khairi, insyaAllah. Wallahualam. Alhamdulillah, Dr. Johar, tuan-tuan. Setakat itulah saja program kita pada pagi ni, boleh ya? Dia kata aku takut bini dia pun lebih kurang lah. Kita serupa. Sebenarnya kami satu Malaysia kan. Tetap pada yang satu. Satu Malaysia. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Saya penyokong kerajaan. Anggelah apa? Betul ya pak? No dia no. Nampak ada senyum. Gigi betul. Jadi insyaAllah dijadikan manfaat. Walaupun program kita 1 jam setengah, rasa kalau tak banyak pun ambillah sikit insyaAllah yang manfaat tu. Kita akhiri dengan doa misi. Nah, kalau tuan-tuan nak, ada buku saya Sound Direct, baru keluar 2 minggu tuan. Alhamdulillah telah terjual hampir 30,000. Bantu mak tapi saya alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Sound Direct ni bukan dalam bahasa Inggeris, cuma depannya Sound Direct, tapi dalamnya bahasa Melayu, tulis dalamnya. Jadi dia Sound Direct tu macam tadilah saya sound kan. Contohnya apa? Putih itu menawan, putih itu cantik, putih itu menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kafan. Hitam tak cantik, hitam tak menawan. Hitam pakai baju di waktu panas, tetapi hitam itu menyentuh hati bila kita tengok hitamnya akan kelambu Kaabah. Itu Sound Direct kan. RM50 besar nilainya ketika dalam masjid, betul tak? Ketika tabung lalu, tapi RM50 sangat kecil nilainya ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Billion. Itu Sound Direct saya banyak tapi dia kurang ni, dan tuan-tuan dapatlah harga dari RM20. Bantu mak tapi termasuk dengan Ustaz jadi terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din, wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkil syaqa wa su'il khada wa syamatatil a'da. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa 'anna al-ghalaa wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wa suyuf al mukhtalifa wa shada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldan muslimin 'amma innaka 'ala ma tasha'ul qadir. Allahumma ihdina واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Salah. Kita duk kafir-mengkafir, yang datang apa? Syiah. Tuan-tuan, Syiah dah mula masuk dalam kita punya masyarakat. Bahkan baru ni Mufti Selangor, Datuk Tamyiz, dapat surat daripada siapa? Daripada Ketua Syiah Malaysia. Minta nak kahwinkan dia ke nak kahwinkan anak dia, wallahu a'lam, tapi nak kahwin mengikut perundangan Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi dia cakap tu kan, saya Syiah. Tuan-tuan, dah berani. Saya ingat benda ni hanya omong-omong kosong. Baru ni saya dekat UKM, saya tak khutbah, jadi saya jadi makmum, duduk di belakang. Bila datang belakang, tuan-tuan, tengah habis khutbah, orang nak sembahyang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita pun bangun berdiri, kita buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pula angkat takbir macam biasa, cuma mata tak khusyuk masa tu. Ustaz pun kadang-kadang tak khusyuk juga. Tengah sembahyang, mata tengok kiri kanan, tengok kiri, tengok ada batu Karbala, tuan-tuan. Batu Karbala duduk atas jadah. Lebih kurang seorang, dua, tiga orang. Orang yang ketiga, saya kata, batu Karbala. Tapi tak nak cakap. Dalam hati juga, ustaz-ustaz main dalam hati je. Dia mempunyai masalah hati. Batu Karbala, astagfirullahaladzim, dalam hati. Kita pun tak khusyuk semayang, tuan-tuan. Habis semayang, saya dengan harapan nak jumpa budak. Ya Allah, batu Karbala, Syiah. Tengok budak Melayu kita. Saya pun angkat takbir, semayang balik, semayang sunat. Sebab nak jumpa budak ni takut berdebat dengan Syiah ni lama. Jadi takut tak ada semayang ba'diyah. Saya pun semayang ba'diyah, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok batu dah hilang, tengok dia pun dah hilang. Saya cari kat belakang, pergi belakang, cari tak jumpa, tuan-tuan. Saya bukan nak marah dia, bukan nak berdebat dengan dia, hanya nak tanya, kau ni mazhab Syiah mana? Sebab belajar Syiah betul-betul, Syiah ni sebenarnya tak semayang Jumaat. Yang kau ni mana punya mazhab? Saya dah nak bagi tahu dia, sebab saya pun belajar juga macam mana pandangan-pandangan Syiah ni. Hanya belajar dia masa kat Syria, tapi saya bukan Syiah. Tapi kita tahu, kita kena belajar taktik musuh. Khalid bin Walid, dia lawan boleh menang sebab dia belajar taktik musuh, tapi dia bukan musuh. Dia bukan penjahat. Dia belajar cara orang kafir perang. Dia belajar dan dia jadikan dia sebagai pengajaran. Sama juga saya belajar. Saya tengok nak hang ni mazhab mana? Syiah tak semayang Jumaat, hang semayang Jumaat. Mana ni hang sesat ni Syiah. Maka kembalilah ke jalan ini. Aduh. Tuan-tuan, inilah masalah orang kita ni. Mudah nak ikut tapi tak nak belajar. Nah, tengok. Jadi oleh kerana itulah muslimin muslimat, kita kena belajar, kita kena kurangkan berbalah, kita kena kembali ke jalan Allah Ta'ala. Cukup-cukuplah berbalah. Jangan kita kasar. Kita ni kadang-kadang bila ceramah kasar sangat, orang cabut lagi. Ustaz Abdullah dia tak kasar, dia lembut. Nampak dia kasar, tuan-tuan. Berapa banyak masjid rosak mic dah rosak. Speaker rosak, tuan-tuan. Ada masjid kata Allah, lepas Ustaz Abdullah Khairi habis 70,000 kami. Tapi itu satu rahmat. Dah lama kami minta untuk dia rosak, tapi tak rosak. Bila dia datang, dia telah telah merealisasikan kami untuk tukar mic dan sound speaker yang baru. Mana ada orang khutbah Jumaat patutnya mimbar gegar tu, kipas gegar. Iyalah, tuan-tuan. Tapi hati dia sangat lembut. Saya tahu, saya kawan dengan dia. Sangat lembut, sangat cepat menangis. Dia ceritalah apa benda, air mata dia keluar. Cukup murah air mata dia. Betul. Tapi untuk agama, yang paling dahsyat, dia sangat takut pada isteri. Itu yang paling aku gempak sekali. Cakaplah apa benda, kahwin 2 ke kahwin 3, dia tetap seorang juga. Kerana dia sangat takut pada bini. Jadi tuan-tuan puan, hargailah kehadiran Ustaz Abdullah yang datang dari jauh. Ya, saya sebagai kawan, saya sangat bangga. Saya kalau ikutkan letih, tuan-tuan, pagi dari bulan subuh ni datang pula ni. Tapi nak cerita, kita ni sebenarnya saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk hidupkan masjid. Mau tak bangga, tuan-tuan, kita datang, orang semua datang dapat ilmu. Satu. Oh ni kami di Melaka kan, buat pertama kali, lepas kami bincang setahun dekat Mekah, dekat dalam Masjid Haram. Kami ni jarang dapat duduk bertiga. Bila duduk bertiga, orang ingat kami buat kuliah, habis budak-budak Melayu. Tak selesai kat masalah. Jadilah kali kami bincang, kita ni kena forum sekali lah. Saya pun ada usaha sedang nak tarik Ustaz Abdullah masuk dalam forum pertanian. Pengurusi apa ni, dia orang pun dah cuba usaha nak tarik Ustaz Abdullah forum pertanian. Dulu Ustaz Kazim tak boleh masuk juga, tapi akhir boleh masuk. Saya ingat saya yang antara yang masukkan Ustaz Kazim dalam forum pertanian. Sebab saya panel penasihat forum pertanian. Masa tu forum pertanian teruk, 200,000 orang tengok. Sampai menteri panggil semua ustaz-ustaz ni, apa salah ni? Panggil penerbit, kenapa teruk sangat forum pertanian ni? Rupanya bila cek
dua faktor dapat. Pertama, masa. Kerana masa tu 10:30 malam, orang nak tidur dah, maci-maci nak tidur dah. Program agama mesti lewat malam. Dah, cerita hantu pukul 9. Tutup pindah takut tu. Dah, bunyi. Satu. Yang kedua, faktor kedua, tajuk. Ada pernah sekali saya buka pukul 9:30. Kita semangat nak tengok Forum Perdana ni sebab kita pun terlibat Forum Perdana. Buka-buka sungai kita. Allahu Akbar. Balik-balik letih-letih ceramah tengok sungai kita. Nak cakap benda tu saja. Tak jadi. Jadi kita pun dipanggil jadi penasihat. Bila penasihat kita berbincang. Saya kata kita kena cari ada yang ada crowd. Siapa dia? Masa tu yang famous dalam YouTube sebelum Ustaz Azhar, Ustaz Kazim. Masa tu Ustaz Kazim banyak dalam YouTube. Kan dia punya CD masuk kan. Saya kata kita nak masuk ke Ustaz Kazim. Saya ingat penerbit, ada seorang penerbit masa tu tengah meeting. Ada saya, Prof Ragayah, pakar wakil-wakil universiti ada kan. Dan bos dekat Jakim pun ada bahagian media. Saya ingat lagi. Saya kata saya nak masuk ke Ustaz Kazim. Dia kata apa? Penerbit kata, tak boleh. Ustaz Kazim kepala putih. Dia kata apa pula kepala putih ni? Kepala putih, dia aliran putih, bukan aliran hitam. Baguslah putih. Hitam ni geng mana kita pun tak tahu. Dia kata tak Ustaz, dia ni mungkin ke arah sana sikit je. Saya kata sekarang ni dia kalau dalam ceramah dia tidak ada sebut tentang politik. Dia straight forward tentang agama, tentang kekeluargaan. Kita nak follower dia. Ustaz saya tak berani. Kalau jadi apa-apa saya tak mahu tengok. Oh ni penerbit takut ni. Masa tu lepas tu ada tu. Sekarang ni dah jadi bos dekat apa? Bahagian berita TV1. Tok Wan yang bagi. Tok Wan kata apa? Tak apa, kita ambil pandangan Ustaz Izhar. Masa tu saya tak doktor ni. Dia ambil pandangan Ustaz Izhar, tak apalah insya-Allah. Kita nak kebaikan, kita nak naikkan rating daripada 200,000 naik lagi tinggi. Kita bagi Ustaz Kazim live. Tuan-tuan, semua tak berani. Masa tu dia 2-3 orang tak berani. Saya kata ginilah. Kalau betul Ustaz Kazim masuk live malam tu membawa kepada kemudaratan, dia kutuk, katakan kutuk kerajaan tahu kau punya, maka saya tarik saya letak jawatan dan pecat saya daripada ahli jawatan kuasa ini. Tuan-tuan, kita ubah tajuk, kita bagi tajuk yang baik, kemudian kita bagi panel-panel yang bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, malam sebelum live bos telefon. Ingat Puan Yasmin telefon, "Halo Ustaz, betul ke pilihan Ustaz ni? Okey ke Ustaz kali ni?" Saya kata jangan risau, teruskan. Ini tentang agama. Tuan-tuan, malam tu live 1.1 juta penonton. Terus sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu nak melabelkan. Jangan cepat label tuan-tuan. Sahabat saya ni orang baik. Dia insya-Allah satu hari dia akan jadi salah seorang panel Forum Perdana. Nak tak nak? Ini bukti orang Putrajaya tidak benci kepada Ustaz Abdullah Khairi. InsyaAllah tak lama lagi mungkin masuk Al-Kuliah. Tak usah ramai yang nak. Cuma dia orang minta kurangkan sikit suara tu, takut pecah mic dalam TV. Sebab TV ni bukan apa takut pecah rosak habis TV orang kan. Oleh kerana itulah insyaAllah dalam proses untuk ke arah kelembutan. Jadi tuan-tuan, jadi insyaAllah tuan-tuan, kita doakan yang terbaik. Tuan-tuan kena bagi sokongan. Nanti kalau katakan satu hari nanti tengok Ustaz Abdullah Khairi dalam TV1 kata, tuan-tuan buka TV. Walaupun tak tengok, buka sudah. Bila rating naik, nama dia akan terus terpahat dalam TV1. Itu dia saya nak. Jadi tuan-tuan, sebagai penghujung, saya pun tidak mahu panjangkan sebab tuan-tuan pun saya tahu ada rumah terbuka, rumah kahwin dan sebagainya. Ustaz Abdullah pun tak rehat lagi, dia nak tidur ni. Saya nampak dia sedang tidur sekarang. Cuma dia tak nampak kan, dia dalam hati tidur. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan di sini, marilah kita sama-sama mengimarahkan masjid, mengimarahkan majlis ilmu, berilah sokongan yang terbaik untuk Putrajaya yang hidup tuan-tuan. Sebab sekarang ni dah bunyi dah. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, Melaka dan sebagainya. Ramai orang dah mula bercakap tentang Putrajaya yang hidup dengan majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, dekat luar sana ada buku Ustaz Abdullah Khairi ada. Buku saya pun ada. Semua buku saya dah tak banyak berkaitan tentang fake kosmetik, hukum hakam dalam berfashion. Tadi macam berkaitan dengan tatu. Ada hukum tatu, saya dah sebut hukum tatu. Dia berbeza dengan inai yang dibuat oleh orang perempuan dekat tangan tu berbeza. Cuma tatu perlu tak dibuang dan tak dibuang, itu semua disebut dalam kitab tersebut, dalam buku tersebut, dalam mengikut 4 mazhab. Jadi mungkin boleh dikongsikan, tak banyak, hanya 50 tinggal yang terakhir. Mungkin Ustaz Abdullah Khairi banyak dengan buku dia, jadi boleh kita bantu sebab ia merupakan sumbangan kepada sekolah
beliau di Pulau Pinang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama buat yang terbaik. Dan saya minta kepada Ustaz Abdul Khairi untuk bacakan doa dan penutup, sedikit penutup daripada Ustaz Abdul Khairi dan doa penutup terus daripada Ustaz Abdul Khairi, insyaAllah. Wallahualam. Alhamdulillah, Dr. Johar, tuan-tuan. Setakat itulah saja program kita pada pagi ni, boleh ya? Dia kata aku takut bini dia pun lebih kurang lah, tuan-tuan. Kita serupa, sebenarnya kami satu Malaysia, tuan. Tetap pada yang satu Malaysia. Jadi tuan-tuan jangan susah hati, saya penyokong kerajaan. Anggelah apa? Dah habis tawaf, saya bawa depan multazam. Jadi jemaah, multazam mustajab doa. Hijr Ismail mustajab doa. Rukun yang makam Ibrahim mustajab doa. Raudhah Madinah mustajab doa. Wukuf pada Arafah mustajab doa. Di antara dua khutbah mustajab doa. Ketika orang berpuasa juga mustajab doa. Banyak orang tak ambil kesempatan. Sebab tu kalau pergi Mekah, depan multazam kalau boleh pergilah doa. Dalam Hijr Ismail, belakang makam Ibrahim, mustajab doa. Dia kata, okey tuan-tuan, makam Ibrahim, nampak multazam? Okey, doa. Pakcik tadi duduk sebelah saya, dia seorang. Nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Dia kata doa Melayu lah. Melayu pun tak tahu. Tu macam ni, pakcik sebut dosa, saya tolong amin. Dia angkat tangan. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini ya Allah. Dia sebut, ampun dosaku ya Allah. Saya amin. Aku pernah bully orang ni, orang ini, saya duduk dengar. Amin. Aku pernah buat ni, saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Kalau apa dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang jahat semua. Kata Pak Long nampak tak multazam, nampak? Jom kita peluk. Tapi Pak Long tak boleh peluk lagi. Pak Long dalam ihram. Kalau peluk kena bayar dam sebab minyak wangi. Tu macam mana? Jom kita pergi sa'i. Habis sa'i di sofa tuan-tuan Marwah, sampai Marwah saya mainkan perasaan mereka. Saya psikologi. Kata tuan-tuan pegangkan gunting, letak di rambut. Bila letak saya main. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Gunting. Mereka gunting, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, semua menangis. Bila semua menangis, saya kata okey jom kita pergi depan multazam. Siapa dulu dia dulu. Pak Long ni dia seorang ni ikut saya. Saya pegang. Rupanya Pak Long ni tuan-tuan dulu ni pegawai waran. Tuan-tuan tahu lah, sombong tu ada lah. Sebab tu pergi Mekah jangan sombong tuan-tuan. Cakap Tuhan bayar cash. Saya pernah ni pakai jubah cantik 180. Pakai 180. Pergi-pergi Arab tengok saya. Ya akhi malabis jamil. Oh jubah cantik. Dalam hati saya, kenapa tak cantik? 180. Dalam hati ya. Oh dia tahu jamil jiddan. Oh jamil cantiknya. Masya Allah saya. Cantik ha, 180. Tapi mulut tak sebut. Dalamnya. Saya pergi bawa umrah tuan-tuan, pergi Tanaim. Ustaz Mutawif takkan nak pakai kain ihram. Kita suruh jamaah pakai di hotel ya. Kita pakai di Tanaim lah, Masjid Asyaf kan. Okey jamaah semayang sunat tahiyatul masjid. Nanti saya masuk. Saya pergi tukar jubah. Sangkut pakai kain ihram. Pakai siap nak ambil baju bubuh, tak boleh masuk masjid. Jamaah dah siap dah niat. Dah semayang sunat tawaf. Saya usalli sunatan tahiyatul jubah 180. Terus berhenti, terus pergi cari. Tengok dalam hati sombong, hilang. Allahu Akbar, aku ingat hebat sangat jubahku 180. Hilang tuan-tuan. Terus masuk dalam masjid. Bukan semayang sunat satu masjid, bayang sunat taubat terus. Ya Allah ampun dosaku ya Allah. Tengok Tuhan bayar cash. Sebab itulah tuan-tuan jangan sombong. Ni kalau tuan-tuan duduk Putrajaya ni, dalam hati jangan sombong. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan kutuk saya, tuan-tuan jaga. Bayar cash tuan-tuan. Jadi saya Palong sabar. InsyaAllah Ustaz. Saya bawa ni Bangladesh penuh. Saya nampak macam Arab. Ya akhi, khalas. Dah habis, akti dia bagi saya. Arab tu dia ingat saya Arab. Tengok-tengok muka Melayu. Arab tu lagi peluk. Dia tak bagi. Palong tadi duduk sebelah saya. Ustaz, bagi saya Ustaz. Depan Kaabah pun nak tumbuk juga. Tu yang kata sombong. Dia tak Pak Long sabar. Ni depan Kaabah. Astagfirullahaladzim, lupa Ustaz, lupa. 20 minit dia mesti keluar. Takkan dia nak tunggu. Elok 20 minit dia keluar. Saya tolak Pak Long ni. Ikat kereta. Bila tolak, dada dia kena Kaabah, pipi dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis.
Dia menangis daripada seorang gangster yang tak pernah menangis. Dia menangis, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun. Kemudian dia senyap. Bila senyap, saya duduk sebelah, saya bisik kat telinga, Pak Long doalah minta ampun dosa mak ayah kita, isteri kita, anak-anak. Ya Allah ampun dosa mak ayahku, isteriku. Kemudian dia senyap pula. Saya bisik, Pak Long doa murah rezeki. Oh lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezekiku ya Allah. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dah, Pak Long sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia, duduk dekat makam Ibrahim. Kemudian saya tengok dia kesat air mata. Pak Long apa rasa? Ustaz, saya umur 55 Ustaz, saya tak pernah menangis Ustaz. Tapi kenapa dada saya, pipi saya kena Kaabah, air mata mengalir? Kata Nabi pernah bersabda, sesiapa yang tak boleh mengalirkan air mata tapi dia paksa padam api neraka, maksud dia Allah padam api neraka. Pak Long dia angkat tangan, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah ya, balik pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Balik-balik saya jumpa dia duduk sebelah nak baca khutbah, saya duduk sebelah pakai serban. Tuan, hidayah milik Allah. Allah bagi hidayah pada siapa dikenaki. Pakai serban, pakai jubah, duduk sebelah. Pak Long balik umrah macam mana? Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah tu yang dia sebut. Saya ceramah, saya duduk ulang ni, hidayah milik Allah. Saya tahu hidayah macam mana. Dia buka lengan baju, buka tengok lengan baju dia ni tuan-tuan, dah tak ada tatu dah, merah ni, isi kulit dah terkeluar dah. Kita Pak Long buat apa ni? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia pasang setrika. Dia pasang dah panas setrika tu, dia ambil setrika tu, dia letak, dia angkat, terkeluar kulit ni. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni kak? Dia sebut dua kalimah, saya menangis dekat mihrab masjid. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Bang, hidayah milik Allah bang. Buka hati tuan-tuan, buang sombong. InsyaAllah Allah akan bagikan petunjuk dan hidayah kepada tuan-tuan. Setakat itu kita sambung lepas. Tak ada ceramah ada, mampu ada. Mati kutu. Bosak dia. Dia nangis-nangis dia berhenti. Dia ingat orang lain tak ada hati kot. Aduh. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah tadi sebenarnya dah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 5. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul surah Fatir ayat 5 ini banyak beri kesan. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Macam tadi, berapa ramai yang dapat hidayah Allah Ta'ala? Kadang-kadang tak masuk di akal. Allah bagi hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad, tapi yang bagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kenikmatan dunia. Sebab apa? Sebab wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sebab nanti kamu akan tertipu dengan habuan dunia, kamu akan tertipu dengan nikmat dan pangkat yang kamu miliki. Sombong, betul. Apa yang Ustaz Allah sebut tadi memang betul. Bila ada sombong, hidayah payah masuk. Bila ada sombong, kita selalu rasa kita paling hebat. Tuan-tuan, kalau Ustaz Abdullah hilang apa? Hilang jubah. Saya Allah ajar juga di Mekah. Di Mekah ni tuan-tuan, ni jubah yang saya pakai. Inilah jubah yang banyak mengajar saya. Bila tengok jubah, saya tengok jubah, Allahu Akbar. Inilah jubah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Jubah ni saya buat di Mekah. Baju saya banyak buat di Mekah. Jubah di Mekah sebab orang kata apa, jubah cutting dia cantik. Dia buat tu ikut tubuh. Lepas tu dia tak ada joket depan macam orang besar mengandung dan seumpama. Jadi kita buat taklah mahal. Yang kedua tak mahal. Kalau kat Malaysia ni buat jubah harga dah RM600. Aduh, pitam kita. Dekat Mekah RM100 dapat selai. Sebab itu pakaian asasi mereka.
Jadi saya buat kat Mekah. Bila buatlah yang ni. Mahal sikit je lah. Murah sikit daripada Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah 180. Dia orang kaya tu Pak. Saya makan gaji dengan kerajaan. Jadi nak tolak cukai apa semua kan. Jadi belilah yang murah dia. 120 lah. Sebab dia buat collar lain sikit. Jadi buat. Ambil pada hari Khamis. Sebab hari Jumaat kami nak balik. Malam kami balik. Sebab kami nak tolak ke airport petang Jumaat. Jadi Jumaat terakhir kami. Jadi tuan-tuan, saya pun ambil jubah dekat Aziziyah, bawa balik dekat kedai tailor dekat Aziziyah, bawa balik. Lepas tu singgah kedai slipper. Beli slipper kulit tuan-tuan, harga 80, minta diskaun dapat 60. Slipper kulit, bukan main-main punya kulit. Ini kulit betul-betul. Kalau beli kat Malaysia 200 harus. Tak masuk GST. Sana tak ada GST, tu RM60. Bila ambil 60, sukalah kita. Turki, kulit Turki. Kita pun pakai sedap. Allah Rabbi tuan-tuan. Bila hari Jumaat saya dah niat, saya gosok baju, bersih apa elok, baju putih ni, saya pakai slipper baru ni. Saya kata hari ni Jumaat terakhir. Aku nak bawa pakai baju baru ni, pakai slipper baru, pergi Mekah. Pergi buat apa nama, sembahyang Jumaat. Jadi tak apalah. Daripada kebetulan hari tu tuan-tuan, kita duduk dekat hotel yang depan Kaabah tu, Sofwa Tower. Depan Kaabah. Jadi hotel tu memang dapat Kaabah. No dia no. Nampak ada senyum. Gigi pun tak. Jadi insyaAllah dijadikan manfaat. Walaupun program kita 1 jam setengah. Rasa kalau tak banyak pun ambillah sikit insyaAllah yang manfaat tu. Kita akhiri dengan doa misi. Kalau tuan-tuan nak, ada buku saya Sound Direct. Baru keluar 2 minggu tuan. Alhamdulillah telah terjual hampir 30,000. Bantu mak tapi saya alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Sound Direct ni bukan dalam bahasa Inggeris, cuma depan je Sound Direct, tapi dalamnya bahasa Melayu. Tulis dalamnya. Jadi dia Sound Direct tu macam tadilah saya sound kan. Contohnya apa? Putih itu menawan, putih itu cantik, putih itu menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kafan. Hitam tak cantik, hitam tak menawan. Hitam pakai baju di waktu panas, tetapi hitam itu menyentuh hati bila kita tengok hitamnya akan kelambu Kaabah. Itu Sound Direct kan. RM50 besar nilainya ketika dalam masjid, betul tak? Ketika tabung lalu, tapi RM50 sangat kecil nilainya ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Billion. Itu Sound Direct saya banyak tapi dia hurai sini dan tuan-tuan dapatlah harga dia RM20. Bantu mak tapi termasuk dengan Ustaz Jadi terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqa wa su'il khada wa syamatati al-a'da. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala'a wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wa suyuf al-mukhtalifa wa shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldan muslimin 'amma innaka 'ala ma tasha'ul qadir. Allahumma hdina واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
nampak Kaabah, kita duduk dalam, dia akan main Kaabah view. Harga pun 9,000 lebih. Jadi kebetulan time tu saya bawa jemaah yang dia VIP ni ramai. Kerabat, lepas tu ramai orang besar lah negara, kita bawa. Tuan-tuan, jadi kita kenal lah, masa makan kita kenal ramai orang lah. Daripada jemaah lain pun, yang ni datuk, yang ni, yang ni. Tapi dia orang tu sangat humble. Masalah ni saya, tengok, Allah nak ajar saya. Allah bagi cash. Tuan-tuan, masa turun daripada hotel tu, kita turun nak ke masjid tu. Lalu kan dia lantai, masa tu lantai licin. Dia panggil, dia ke bawah itu dia lantai putih. Dia licin. So kita turun, bila saya tengah turun tuan-tuan, seorang datuk turun juga sama dengan saya. Dia pakai baju kurta je. Baju kurta yang, sebab baju-baju semua dah simpan, cuma nak balik dah malam, simpan dah semua. Pakai kain plekat, berkedok belakang. Saya ingat kain kotak warna biru, berpetok-petok. Apa tu, dah orang apa, macam dah ada spring kat belakang. Saya pun tengok dia pakai kurta je. Dalam hati, buruk pula tu. Dalam hati, buat aku bagi dalam hati. Lepas tu baru sampai dalam hati, tak tutup dalam mulut ni. Memang tak keluar dari mulut, sebab ustaz mana boleh keluar ke mulut. Ustaz cakap dalam je. Jadi tengok, mata saya ke bawah lagi. Ke bawah, tengok tuan-tuan. Pakai slipper hotel, slipper yang bulu atas bawah licin. Slipper hotel, kalau hotel bawah dia boleh sofa tahun. Slipper hotel, tak reti ke dalam hati? Slipper ni pakai dalam hotel, orang tak pakai pergi masjid. Dalam hati je sedap kita kutu. Apa ni? Duit banyak, kaya, tapi ketekuk. Tuan-tuan, jalan. Saya pun jalan waktu. Tengok aku, dalam hati, baju putih, slipper 60,000. Bangga nak mampus kau panggil. Sampai dekat depan tu, dia nak masuk dalam kotak 303. Ambil uncang, kita bawa. Kalau duduk hotel mahal ni, dia bagi uncang Safwa Tower, hotel Safwa Tower, hotel mahal kan. Jadi kita pun letak ikat, letak 303. Masuk kan saya, dengar khutbah, sedih tuan, dengar khutbah bahasa Arab kita faham betul. Orang sebelah saya orang Melayu, pakcik sebelah, dia dengan Andalusia, saya ingat. Dia tidur sesungguh-sungguh. Kesian juga, dia tak faham. Sebab yang cakap tu orang Arab tua pula. Syekh dua-dua. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadallah. Memang tidur betul. Selalu dengar Ustaz Abdullah. Memang tak tidur. Waktu tidur, dia pun tak faham. Tak apa, kita dengar Allah. Insaf tuan-tuan. Habis semayang apa semua, saya buat tawaf. Buat tawaf sunat. Panas pun tak panas sikit, tak apalah. Tawaf, habis tawaf, kita pun minum air zam-zam. Sampai kat tu, ambil air, ambil slipper. Nak balik hotel ni, nak makan. Sebab apa nama, ada kerabat seorang ni, dia takkan makan kecuali saya ada bersama. Sebab dia akan, dia dah bagi tahu time pukul apa dia akan ada, dia nak makan. So meja dia pun lain, sudu pun lain. Jadi memang sudu dia lah. Kadang-kadang tak ada pun sudu Arab juga sapu. Dia okey, dia okey. Cuma orang kanan ni ramai, kanan dan kiri kadang-kadang lebih daripada orang depan. Jadi saya pun nak balik lah, ambil slipper tu, buka tuan-tuan, slipper Jepun warna pink. Aku ingat slipper warna pink. Tak guna. Aku kata, silap ni 303. Tengok uncang Safwa Tower. Saya kata dia betul. Letak, kata dalam hati tu, kata ya Allah, tadi punya kes. Saya pun letak balik tuan-tuan. Masuk balik dalam Kaabah, masuk balik dalam masjid. Saya tawaf 7 kali, minta ampun dengan Allah. Selalu orang kata tawaf sunat, ini tawaf taubat. Tak pernah orang buat. Saya minta ampun dengan ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku mengutuk orang tadi ya Allah. Hari ni hari terakhir aku ya Allah, minta maaf ya Allah. Tawaf pertama. Itulah doa saya. Dan selain daripada doa itu, setiap kali tawaf, kembalikanlah sifat aku ya Allah. RM60 ya Allah. Minta, itulah doa. Taubat, sifat taubat 7 kali tuan-tuan tengah-tengah panas. Semayang dekat makam Ibrahim, semayang ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Aku buat dosa padamu ya Allah. Hari ni hari terakhir ya Allah, aku dah buat salah ya Allah, kembalikanlah sifat. Sifat juga aku minta. Tuan-tuan, balik dalam keadaan hibur dan sedih, pergi ke sifat dengan harapan sifat itu kembali tuan. Buka masih sifat. Saya kata tak ada lah, memang takkan kembali lah. Yang hilang pasti hilang. Mana satu pengajaran aku kena dapat. Saya pun pakai sifat tuan-tuan. Nak balik ke hotel, menaik, tadi menurun, ni menaik. Masa
turun tadi tuan-tuan, saya tengok datuk tu jalan dalam begitu seksa sekali. Selipat-selipat hotel licin, gitu. Aku kata tengok jalan pun sengit. Saya balik tuan-tuan, rupa selipar Jepun, selipar licin, bunga habis. Kalau kau nak curi pun bagilah selipar elok sikit. Ini dia bagi selipar Jepun, hak licin tuan-tuan. Saya naik atas, macam ni jalan, aku jalan sebiji macam datuk tu tadi. Tiba-tiba datang seorang orang Kelantan. Saya ingat orang Kelantan datang. Dia pegang, dia pegang saya. Oh Ustaz, Wano jalan gini, pakai selipar buruk, piti banyak, tekuk ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak terkata apa, saya senyap sampai ke atas. Dia kata, Ustaz, jangan gitu Ustaz, kita ni ala bi ni'mati rabbika fa hadis. Ada nikmat Tuhan itu kita gunakan betul-betul. Apa jadi gini ni? Dia merepek sampai ke atas. Sampai kat pintu Safwa Tower tuan-tuan. Dia lepas saya, Ustaz, boleh tak kita selfie? Saya kata tak guna betul kan. Tak lah tutup aku sepanjang jalan. Nak selfie pula. Selfie lah. Muka selamba tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Tapi Allah ajar saya, jangan sombong. Jangan sombong. Allah bagi cash. Ustaz hilang 180, saya hilang RM60. Tapi nak cerita, kita ambil pengajaran. Tu, saya beli pula selipar baru. Tu pakar pula tu. Dah 2 tahun dah. Selipar kulit memang tuan-tuan tahan. RM60 tahan dekat 2 tahun. Ada, tapi tolonglah jangan ambil, kesian. Itu dia yang dia. Tak boleh pergi Mekah pula dekat 30 Disember. Jangan ambil tuan-tuan, kesian kat saya. Itulah saya pakai. Tapi nak cerita tuan-tuan, Allah itu maha kaya. Jangan kamu tertipu dengan kepandaian, jangan tertipu dengan kealiman, jangan tertipu dengan kemewahan. Sebab itu semua Allah akan ambil dalam beberapa saat sahaja. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya pun tidak mau panjangkan sebab semua banyak disebut oleh Ustaz Abdullah Khairi. Dan ini sebagai pengajaran kepada kita. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan, dalam bab ilmu ni, kurangkan berpolitik, banyakkan berusaha untuk menjadi orang insan yang terbaik. Kita tak payahlah bila masuk masjid semua kita punya, orang kata apa, politik, pangkat, semua gantung dekat pagar. Kita masuk dalam ni, kita sebagai golongan yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak hidupkan majlis ilmu di Putrajaya. Sekarang ni nama Putrajaya sedang naik tuan-tuan. Saya dimaklumkan pengurusi perbadangan Putrajaya yang baru ni sangat aktif dan dia minat kepada agama. Dia kata panggillah semua ustaz-ustaz, selagi mana ustaz-ustaz itu mengajar dan nak menghidupkan masjid dan surau-surau. Jadi panggil. Ini satu anugerah yang Allah bagi kepada orang Putrajaya. Jadi oleh demikian tuan-tuan, hidupkan. Jangan kita jadi orang yang sombong, tak minat pada ilmu. Sebab Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sombong akan jadi jahil. Bila orang yang jahil akan jadi sombong. Begitu je, antara dua je tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, beruntung bila kita hidupkan masjid, bila hidupkan majlis ilmu, anak-anak kita tengok, Masya Allah, saya tengok anak ni dari tadi pakai serban, Allahu Akbar, tenang jiwa tuan-tuan. Saya tadi sedih tengok budak ni tenang lagi. Tengok Ustaz Allah sedih tak hati. Tengok budak ni tenang. Ni muka ahli syurga tuan-tuan. Bukan senang budak nak pakai serban. Bukan senang budak nak pakai jubah. Bukan senang budak nak jadi ikut ayah datang ke masjid. Baik dia tengok Ultraman dekat rumah. Betul tak? Dia tengok apa lagi, yang bulat kecil tu, Doraemon. Doraemon tuan-tuan. Saya tak berani nak kutuk Doraemon. Sebab Doraemon guru saya. Masa saya belajar dekat Syria, kartun yang paling saya tengok ialah Doraemon. Sebab nak kuatkan bahasa. Dia Doraemon dalam bahasa Arab. Doraemon cakap Arab hebat. Cuma dia tak baca Quran. Betul, saya nak faham bahasa Arab. Wallah Muhammad anta ta'kul kathir. Wallah kathir. Tu dia. Maka banyak kita belajar dari situ bahasa tu. Doraemon bahasa Arab dia bagus. Jadi saya belajar. Jadi kalau Doraemon boleh cakap Arab, tuan-tuan takkanlah tak mau belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris boleh, takkan bahasa Arab tak boleh. Malu kepada Ustaz Abdullah Khairi. Dia engineer, apa lagi, kaunselor, semua bidang dia ambil. Semua kaunselor, engineer, itu semua ada. Bidang agama dia ambil. Dia tengok malu kita. Dia boleh cakap Arab. Dia pergi Mesir baru ni.
Saya tahu dia pergi Mesir, balik Mekah dia pergi Mesir. Alhamdulillah. 2 minggu. 20 hari. 20 hari pergi belajar dengan Syekh. Dia bayar Syekh ajar aku. Syekh datang ajar dia. Allah Rabbi tuan-tuan. Tengok, nak belajar walaupun bukan bidang agama, boleh bercakap tentang agama cukup. Siapa cakap nak jadi ustaz, nak berceramah jadi ustaz je? Tak semesti. Yang penting dia tu bukan Syiah. Itu. Walaupun pakai kopi hitam tapi dia bukan Syiah. Sekarang ni Syiah cukup bahaya. Kami di Selangor telah isytihar perang dengan Syiah. Jadi Putrajaya pun sama. Kena berhati-hati tuan-tuan. Kita duduk bergaduh pada remet-remet sekarang. Tengok dalam YouTube, A hantam B, B hantam A kafirkan B, B kafirkan A. Apa nak selesai ni masalah?